Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ramlan. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang fosil era Mesozoik. Kumpulan 2 terdiri daripada Haimon anak lelaki Franklin, Aravina anak perempuan Van Gadisen, Siti Aisyah binti Ahmad Fisul dan Nurul Kamilia binti Abu Darba. Era Mesozoik. Era Mesozoik merupakan zaman kehidupan pertengahan di antara era Paleozoik dan Cenozoik. Ia juga dikenali sebagai zaman reptilia dan zaman dinosaur. Era Mesozoik berlangsung selama kira-kira 180 juta tahun. Ianya bermula dari 250 juta tahun sehingga 65 juta tahun dahulu. Antara jenis kehidupan yang hidup di era ini ialah reptilia, dinosaur, burung dan pokok. Terdapat 3 zaman di era Mesozoik, iaitu zaman Triasik, zaman Jurasik dan zaman Cretaceous. Pada zaman Triasik, terdapat kemunculan mamalia kecil dan reptilia yang pertama. Pada zaman Jurasik, terdapat kemunculan reptilia yang besar seperti dinosaur dan juga kemunculan burung yang pertama. Di zaman Cretaceous pula, terdapat kemunculan tumbuhan berbunga yang pertama dan juga pada akhir era ini, kepupusan dinosaur secara besar-besaran telah berlaku. Pada awal era Mesozoik, terdapat benua besar yang dinamakan Pangaea, tetapi benua ini telah pecah di akhir era Mesozoik. Fosil-fosil zaman Triasik. Canimeyeria Simopeles. Canimeyeria Simopeles adalah daripada kelas Synapsid, iaitu haiwan dari kumpulan mamalia yang mempunyai sifat fizikal yang unik seperti rahang dan gigi yang besar serta bukaan kaki yang luas dan menegak. Berikut merupakan fosil Canimeyeria Simopeles. Nama saintifik Canimeyeria Simopeles yang diberikan oleh Seeley pada tahun 1908. Ia tidak mempunyai nama tempatan. Usia fosil ini adalah sekitar 247 juta tahun. Zaman fosilnya ialah zaman Triasik pertengahan, sekitaran kuno, persekitaran paya serta iklim yang panas dan kering. Tempat penemuan fosil ini adalah di lapisan batuan di Afrika, Amerika Selatan, India dan Asia. Ciri-ciri penting dalam pengejaman Canimeyeria Simopeles. Panjangnya 3 meter atau 9.8 kaki, kira-kira saiz lembu. Ia mempunyai kepala yang besar, mempunyai 2 gading yang besar menghala ke bawah untuk menggali tanah. Tengkoraknya mempunyai bukaan fenestra yang besar untuk mengurangkan berat tengkorak dan untuk memudahkannya memotong tumbuhan. Berikut merupakan rajah gambaran artis Canimeyeria Simopeles. Araucarioxylon arizonicum. Ianya dari kelas Pinapsida. Pinapsida ialah pokok jenis konifer yang besar dan mempunyai daun hijau yang linear dan bersisik. Nama saintifik Araucarioxylon arizonicum daripada Nock pada tahun 1889. Nama tempatan kayu petrified atau kayu membatu. Usia fosil adalah sekitar 225 juta tahun. Zaman fosil pada zaman Triasik akhir. Sekitaran kuno tinggal di kawasan tropika di sudut barat laut benua Pangaea. Tempat penemuan fosil adalah di Winslow, Arizona. Ciri-ciri penting dalam pengecaman, ianya berwarna hijau dengan 2% kandungan kromium. Ianya ialah pokok konifer dengan ketinggian 150 hingga 200 kaki dan 6 sehingga 8 kaki diameter. Berikut merupakan gambaran Araucarioxylon arizonicum. Australosumus merlei. Ianya daripada kelas Actinopterygii. Actinopterygii ialah ikan-ikan bersirip merangka. Berikut merupakan temuan fosil Australosumus merlei. Nama saintifik Australosumus merlei oleh Prim pada tahun 1924. Ia tidak mempunyai nama tempatan. Usia fosil adalah sekitar 240 juta tahun. Zaman fosil Triasik awal. Sekitaran kuno, ianya hidup di persekitaran marin. Tempat penemuan fosil adalah di Envelope, Madagascar. Ciri-ciri penting dalam pengecaman, panjang 60 mm, sisik yang besar, sirip yang berangka dan halus. Berikut merupakan rajah gambaran artis Australosumus merlei. Sekarang, marilah kita lihat fosil-fosil zaman Jurasik. Fosil yang pertama ialah fosil spesies Archaeopteryx lithographica. Spesies ini merujuk kepada satu spesies dinosaur yang telah pupus. Spesies dinosaur ini juga menyerupai seekor burung seperti yang terdapat pada zaman moden ini. Nama saintifik spesies ini ialah Archaeopteryx lithographica. Nama tempatannya ialah Urvogel.
Nama tersebut merupakan sebuah kata terbitan yang berasal daripada bahasa Jerman yang membawa maksud burung yang pertama. Usia fosil yang ditunjukkan ialah sekitar 150 juta tahun. Spesies ini hidup pada zaman Jurasik akhir peringkat Titonian. Spesies ini juga hidup di persekitaran subtropika yang dicirikan pulau-pulau terumbu karang dan lagun. Fosil yang ditunjukkan dijumpai di dalam formasi batu kapur di Solnhofen, Jerman. Berikut merupakan antara ciri-ciri penting dalam pengecaman fosil ini. Fosil ini menunjukkan ciri-ciri burung yang moden, di mana ia mempunyai sayap, furcula dan reduced fingers. Reduced fingers merujuk kepada bilangan jari pada sesuatu spesies yang terevolusi supaya bilangan jarinya adalah lebih kurang daripada spesies induk. Seterusnya, fosil ini mempunyai 3 kuku panjang pada kedua-dua sayap. Akhir sekali, fosil ini juga mempunyai sternum yang rata. Rajah ini menunjukkan gambaran artis akan keadaan fizikal spesies Archaeopteryx lithographica sewaktu ia hidup. Fosil yang kedua ialah fosil spesies Carturus furcatus. Ia merupakan seekor ikan. Ikan-ikan genus Carturus telah lama pupus dan hidup sekitar 200 hingga 109 juta tahun yang lalu. Nama saintifik spesies ini ialah Carturus furcatus. Fosil yang ditunjukkan berusia sekitar 150 juta tahun. Spesies ini hidup pada zaman Jurasik akhir, tahap Kimmeridgian. Spesies ini hidup di dalam persekitaran marin bersuhu suam, iaitu di dalam air masin di kawasan lagun. Fosil yang ditunjukkan ditemui di dalam formasi batu kapur di Solnhofen, Jerman. Berikut merupakan antara ciri penting dalam pengecaman fosil ini. Spesies ini mempunyai sirip ventral dan sirip dorsal seperti yang terdapat pada ikan-ikan pada zaman moden ini. Ia juga mempunyai fulcral scale pada bahagian kiri dan kanan tengkoraknya. Rajah ini menunjukkan ciri-ciri lain yang boleh ditemui pada fosil spesies Carturus furcatus. Selain yang telah dinyatakan, spesies ini mempunyai gigi kempis yang tajam. Selain itu, terdapat suborbital. Rajah ini menunjukkan gambaran artis akan spesies Carturus furcatus sewaktu ia hidup. Fosil zaman Jurassik yang seterusnya ialah Allosaurus fragilis. Berikut merupakan gambar Allosaurus fragilis. Nama saintifik fosil ini adalah Allosaurus fragilis. Usianya adalah dari 145 sehingga 155 juta tahun dan ia tidak mempunyai nama tempatan. Kewujudan zaman fosil ini adalah pada zaman Jurassik akhir iaitu Kimmeridgian dan hingga akhir Titonian. Sekitaran kuno bagi fosil ini adalah Morrison Formation ataupun American Southwest. Tempat penemuannya adalah pada tahun 1877 di Colorado. Ciri-ciri pengecaman fosil ini adalah terdapat sepasang tandur tumpul di atas dan hadapan mata, rangkap mempunyai ciri seperti burung dan gigi tajam dan kuku berbentuk cangkuk. Berikut merupakan gambar fosil bagi Allosaurus fragilis. Fosil zaman Jurassik yang keempat adalah Leptolepis harburgerensis. Berikut merupakan gambar fosil tersebut. Nama saintifik fosil ini adalah Leptolepis harburgerensis dan ia tidak mempunyai nama tempatan. Usianya adalah dari 242 hingga 112.6 juta tahun dan kewujudannya pada zaman fosil ini adalah pada Jurassik pertengahan awal. Fosil ini terdapat dalam strata air tawar dan marin dari Triassic Tengah hingga Cretaceous. Tempat penemuan fosil ini adalah di Australia, the Tal Pragar Fish Beds. Ciri-ciri pengecaman fosil ini adalah rangka sepenuhnya diperbuat daripada tulang. Berikut merupakan gambar bagi Leptolepis harburgerensis. Seterusnya, saya akan menerangkan fosil-fosil di zaman Cretaceous.
Gambar yang pertama adalah fosil besar Ammonite Prohylonychus species. Nama tempatan bagi fosil ini adalah Ammonite besar. Dijangkakan bahawa usia fosil ini sekitar 120 juta tahun yang lalu dan hidup di akhir zaman Cretaceous. Sekitaran kuno bagi fosil ini adalah di kawasan yang beriklim tropika dan bersuhu panas, seperti Western Interior Seaway. Fosil Ammonite ini dijumpai di padang pasir Sahara, Morocco dengan pengecaman seperti mempunyai cekerang yang berlikar dan tidak sama besar. Baiklah, ini merupakan gambaran sebenar bagi Ammonite Prohylonychus yang mirip seakan-akan siput dan sotong. Gambaran juga menunjukkan struktur anggota badan bagi Ammonite Prohylonychus dan hidupan ini tinggal di dalam laut. Fosil seterusnya adalah Optothera hablohagla. Nama tempatan bagi fosil ini adalah belalang Optothera dari terjemahan Greek iaitu straight wing. Fosil ini dianggarkan berumur sekitar 125 juta tahun yang lalu iaitu di akhir zaman Cretaceous. Persekitaran kuno bagi fosil ini dahulu adalah di bawah tanah, pada dedaun dan di dalam gua. Fosil ini berjaya ditemui di benua Asia dan Eropah. Ciri-ciri penting dalam pengecaman fosil ini adalah sayap dan kaki yang selari dengan badan serta bentuk badan yang berbentuk silinder ataupun panjang. Baiklah, ini adalah gambaran sebenar bagi Optothera, iaitu sejenis serangga yang biasanya kita panggil sebagai belalang. Gambar rajah juga menunjukkan struktur anggota badan bagi Optothera. Yang terakhir adalah fosil Tyrannosaurus Rex. Nama tempatan bagi fosil ini adalah T-Rex. Usia fosil ini dianggarkan sekitar 66 juta tahun yang lalu pada akhir Cretaceous. Sekitaran kuno bagi T-Rex ini adalah di kawasan hutan, berhampiran sungai dan kawasan lapang yang penuh dengan mangsa. Fosil T-Rex telah ditemui di Amerika Utara dan Asia atau kini dikenali sebagai Wyoming dan Montana. Ciri pengecaman fosil adalah penemuan tulang pinggul dan tulang tangan yang kecil serta mempunyai 2 jari dan beberapa rangka lain yang turut ditemui di sekitar kawasan tersebut. Gambar rajah menunjukkan gambaran sebenar T-Rex dan struktur tulang bagi T-Rex. Sebagai kesimpulan, fosil-fosil menunjukkan bagaimana fizikal dan bentuk muka bumi berubah sepanjang masa. Hal ini menyebabkan kita mengetahui tentang kesan perubahan cuaca atau iklim satu ketika dahulu dan pentafsiran keadaan persekitaran kuno, paleobiogeografi dan sebagainya. Antara beberapa kepentingan fosil adalah fosil sebagai penunjuk Asia, fosil sebagai petunjuk paleoiklim, fosil sebagai rekod evolusi, fosil sebagai rekod kemandirian spesies dan individu fosil sebagai spesimen rujukan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.